Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Semestinya setiap Isnin akan bersama dengan kami berdua untuk bicara pengguna. Untuk malam ini bicara pengguna seperti biasa bersiaran secara langsung di saluran berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3 dan TV1. Betul tu. Dan malam ini tadi sebelum bersiaran, Syira ada rahsia yang dia nak beritahu saya. Saya pun tertanya-tanya apa rahsia ni? Ya bang, hari ini 6 Julai bang. Abang tahu hari ini hari apa? Isnin lah. Selain daripada tu, ada sambutan. Sambutan? Kalau nak ikut hari jadi saya lambat lagi, Syira. Bukan hari jadi bang. Hari ini Hari Zoonosis Sedunia yang disambut setiap 6 Julai setiap tahun. Okey. Jadi abang tahu zoonosis tu apa? Zoonosis tu saya kurang pasti, tetapi kalau zoo tu selalu juga pergi. Ada kaitan juga dengan zoo bang. Okey. Ada kaitan juga dengan haiwan kerana Hari Zoonosis ini hari untuk mengingati mereka-mereka yang bekerja keras untuk mendapatkan vaksin bagi penyakit-penyakit jangkitan daripada haiwan. Kena dengan topik kita pada malam ini. Hujung bulan ini, 31 hari bulan Julai, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun di kalangan masyarakat lebih gemar memanggilnya Hari Raya Haji. Dan tajuknya pada malam ini, norma baru ibadah korban. Selalunya Hari Raya Haji ni apa yang abang akan ingat sekali? Selalunya kita akan ingat, kalau macam saya sendiri, selepas solat sunat Aidiladha, kita akan berhimpun ramai-ramai, kita akan tengok lembu ataupun kambing yang akan dikorbankan. Ya bang, itulah kemeriahan Hari Raya Haji, iaitu ibadah korban itu sendiri. Kemeriahan dan waktu pelaksanaan ibadah korban tu kita lihat daripada awal proses penyembelihan sampai sudah kita dapat tahu bagaimana ia dilakukan dan kemeriahannya disebabkan orang ramai. Betul tu. Akan tetapi perlu diingat, dengan kejadian ataupun yang menimpa seluruh dunia pandemik COVID-19 ini, untuk ibadah korban tahun ini, kita ada SOP yang perlu anda ikut. Ada norma barunya? Ada. Oh, nak tahu? Naklah. Nak tahu, kita kena tunggu bang. Baik. Jom kita ke Sandiwara. Shopping kan? Saya nak shopping handbag baru, kasut baru, baju baru. Tak sabar. Office. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Cik Puan. Ini tempat yang agensi untuk lembu untuk korban kan? Ya, betul. Korban? Korban? Apa ni, Bang? Bang, kan kita nak buat korban kat rumah. Apa awak ni? Saya dah tempah tahu. Oh ni saya ajak semua orang lagi. Mak, ayah, mak tok, mak teh, mak ngah, mak wan. Mak wan. Pejabat orang ni jangan bising. Mak ndak. Hei, mak ndak lah, mak wan. Mak Su. Hei, korban ni, time COVID sekarang ni ada cara dia. Mana boleh kumpul orang ramai macam tu? Tak boleh. Mana boleh buat kat rumah? Bahaya. Apa Wan ni? Tenang, Cik. Tenang, Wan. Cik, Wan, betul tak apa yang Cik cakap. Di musim PKPP ni, kita ada SOP yang telah ditetapkan untuk ibadah korban. SOP? Apa ni bang? Sebab itu saya kata saya buat kat rumah. SOP apa benda nak kena ikut ni? Saya tak suka lah macam ni bang. Dengarlah dulu SOP dia. Tidak ku minta lahir ke dunia. Wah, sakit. Ya Puan, biar saya jelaskan. Macam ni. Sembelihan hanya boleh dilakukan di 3 kawasan sahaja, iaitu rumah sembelih jabatan, rumah sembelih yang dilesenkan, masjid, surau dan kawasan yang diberikan kebenaran oleh pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa agama negeri. Dengar tu, ada rumah awak. Tenang Cik Puan. Okey, dan SOP juga telah menetapkan bahawa hanya seramai 30 petugas dibenarkan untuk sekumpulan atau seekor haiwan. Hai sayangku, hari ini aku cantik. Puan, dah 16 tahun tahu anak saya. Tak pernah buat korban. Kali ni memang saya nak buat mewah. Jadi saya nak buat dekat rumah. Buat dekat rumah. Kita baru kahwin 12 tahun ke? Awak ni. Saya buat rumah. Dah. Berapa ringgit saya kena bayar? Nanti saya cek ya. Berapa ekor yang cik nak? Saya nak 10 ekor. Bagi lembu yang gemuk sikit Ada diskaun tak? Tak payah Puan. Mama pun boleh. Tak kisahlah 10 ekor. Tak kisah 10 ekor.
Baik, itu dia bingkisan. Boleh ke nak buat sebelih di kawasan rumah? Kalau ikut dulu boleh. Tapi malam ini kita akan bincangkan adakah pelaksanaan itu boleh dilakukan tahun ini atau ada permitnya. Kita akan bincang selepas ini. Tapi sebelum tu saya ingatkan anda, bicara pengguna membuka talian kepada anda di talian 03-2282-9841. Kami juga bersiaran secara dalam talian di Facebook Carian 5 Bicara. Untuk malam ini, norma baharu ibadah korban. Kalau kita bincang kepada ibadah korban, kemeriahannya atau kemewahannya kita dapat rasai apabila pelaksanaan ibadah korban dilakukan di kawasan rumah penyembelihan atau di masjid. Tapi itulah, tahun ini disebabkan kekangan pandemik COVID-19 itu sendiri, mungkin ada pengurangan kemeriahan itu, tetapi pelaksanaannya ibadah korban akan diteruskan seperti biasa. Untuk malam ni perbincangannya, apa itu norma baru ibadah korban? Apakah yang akan difikirkan elemen-elemen kepentingan SOP yang perlu dijaga sewaktu pelaksanaan ibadah korban? Selepas ini kita bersama dengan Datuk Dr. Nurlizan Mohamad Noor, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Pembangunan, Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterina Putrajaya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih kerana menjemput. Di kesempatan ini juga kami dari Bicara Pengguna mengucapkan tahniah kepada Datuk sebagai Ketua Pengarah. Lantikan hari ini berkuat kuasa, Datuk, ya? Ya, Alhamdulillah. Jadi harapan Datuk dalam Jabatan Perkhidmatan Veterina? Ya, sesuai dengan keadaan semasa, kepentingan ekonomi negara, kawalan penyakit dan sebagainya, kita akan lebih memfokuskan kepada pembangunan industri ternakan bagi menjamin bekalan makanan. Kementerian Pertanian adalah Kementerian Ekonomi sekarang. So, kepentingan untuk menjamin bahawa kedapatan makanan berasaskan ternakan sentiasa ada adalah menjadi tanggungjawab utama kami. Jadi fokus kami bersama dengan bermula tahun hadapan, Rancangan Malaysia ke-12, kita ada perancangan bagaimana untuk meningkatkan pengeluaran makanan berasaskan ternakan, sama ada daging, susu, ayam dan telur. Baik. Itulah kita akan fokuskan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina ini, apa yang mungkin Datuk rasakan perlunya untuk kita tingkatkan kesedaran masyarakat berkaitan dengan perihal veterina itu sendiri? Bila kita sebut pasal veterina, ramai orang yang tidak mengetahui sebenarnya skop perkhidmatan veterina ni bukan saja di Malaysia, tapi di mana-mana di dunia ini sebenarnya tinggi, besar. Banyak yang kita perlu cover, bukan sekadar untuk pengeluaran makanan, bukan sekadar untuk menjaga kesihatan dan keselamatan makanan, tapi satu perkara yang kita kena ambil kira ataupun perlu rakyat Malaysia khususnya, kerana kita juga akan bercakap tentang ibadah korban, adalah perkara baru yang kita ingin terapkan kepada masyarakat, iaitu kebajikan haiwan, sayangi haiwan, ihsan haiwan. Itu di antara skop perkhidmatan ataupun tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Veterina kepada keseluruhan haiwan yang bukan saja di Malaysia, malah di mana-mana di dunia ini. Baik, Datuk, berbalik kepada tajuk kita hari ini, norma baharu ibadah korban. Ya. Kita seperti mukadimahnya yang saya terangkan tadi berkaitan dengan tahun lalu, kita tahu kemeriahannya sewaktu pelaksanaan ibadah korban itu sendiri. Tapi mungkin tahun ini sedikit perubahan yang telah pun diaturkan pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina sendiri. Mungkin Datuk boleh mulakan apa itu norma baharu yang akan ditekankan dalam ibadah korban? Okey, terima kasih. Memang kenalah kita ada 3 minggu lagi untuk kita meraihkan Hari Raya Aidiladha. Dan sebenarnya kita semua sedia maklum, kerajaan telah pun memberikan kebenaran kepada umat Islam di Malaysia ini untuk melaksanakan ibadah korban sempena dengan perayaan Hari Raya Aidiladha yang akan kita sambut tidak berapa lama lagi, 31 Julai ini. Pun begitu, kita kena ingat bahawa dalam keadaan sekarang, dalam masa ataupun semasa kita masih lagi berhadapan dengan ancaman COVID-19, jangan alpa bahawa ancaman itu masih wujud. Sehubungan itu, walaupun kerajaan membenarkan ibadah korban dilaksanakan sebagai satu tanggungjawab umat Islam, Jabatan Perkhidmatan Veterina dengan kerjasama pihak JAKIM telah pun membangunkan satu SOP
Standard Operating Procedures sebagai garis panduan kepada semua pihak yang berminat ataupun yang berhasrat untuk melaksanakan ibadah korban, mengambil kira keadaan semasa. On the one hand, kita benarkan ibadah korban, tapi on the other hand, kita kena jaga. Kita jaga kita. Kita kena jaga bahawa kita masih berhadapan dengan ancaman COVID-19 dan dalam SOP yang telah dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner bersama pihak JAKIM, kita menekankan bahawa ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini digalakkan supaya dilaksanakan di rumah sembelih Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Itu yang pertama. Kerana kita ada 28 rumah sembelih di bawah Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Dan selain daripada rumah sembelih Jabatan Perkhidmatan Veteriner, kita ada 31 rumah sembelih swasta yang berlesen dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Inilah sebenarnya dua tempat yang digalakkan untuk umat Islam melaksanakan ibadah korban. Pun begitu, kita ada kemampuan ataupun kekangan yang tertentu kerana bilangan yang boleh disembelih dalam satu masa itu mungkin terhad. Kerana itu, kerajaan benarkan pilihan yang ketiga, kerajaan benarkan untuk dilaksanakan sama ada di masjid, surau ataupun kawasan-kawasan lapang, bersih dan selamat, tetapi dengan syarat perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Perkhidmatan Jabatan Agama Islam Negeri. Inilah 3 tempat yang boleh dilaksanakan. Tapi satu perkara yang kita minta supaya pihak yang akan terlibat dalam aktiviti korban kena ingat bahawa dalam keadaan sekarang kita kena pastikan bahawa bilangan mereka yang akan terlibat dalam aktiviti korban ini terhad. Kalau dulu ibadah korban ni seolah-olah macam satu pesta. Ya. Ayah ataupun ibunya korban, satu family dibawa untuk menyaksikan aktiviti korban. Tapi kali ini, oleh kerana keadaan tidak begitu mengizinkan, kita telah menghadkan bilangan-bilangan tertentu tertakluk kepada satu kawasan di mana ternakan akan dilaksanakan, korban akan dilaksanakan, bilangan ternakan yang akan dikorbankan dan maksimum yang dibenarkan di bawah SOP yang telah dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner di JAKIM adalah 30 orang saja. Maksimum 30 orang dan tak lebih daripada itu. Itu pun mereka-mereka yang betul-betul perlu ataupun terlibat secara langsung dalam aktiviti korban, sama ada orang yang melaksanakan ibadah korban ataupun pihak-pihak yang membantu, petugas-petugas yang membantu. Jadi macam Datuk cakap tadi, orang-orang tertentu sahaja yang dibenarkan untuk berada di kawasan penyembelihan. Mungkin macam tadi Datuk katakan, ada satu keluarga, ibu bapa korbankan atau dia panggil korban lembu lah. Tapi dia bawa satu keluarga disebabkan ini keperluan untuk kami berada di kawasan ini, tapi itu bukan alasan. Kalau anda nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan norma baru ibadah korban, lebih lanjut berkaitan dengan apa itu SOP yang ditekankan, bagaimana ibadah korban ini akan dilakukan pada tahun ini, kita jumpa selepas ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Kalau ada sebarang soalan yang ingin ditanya kepada tetamu kita pada malam ini berkaitan dengan SOP korban ataupun mungkin ada yang nak bertanya bahagian-bahagian haiwan, penjagaan haiwan dan sebagainya, boleh dipersilakan dengan menghantar komen anda ataupun soalan anda ke Facebook kami dengan kata carian 5 Bicara dan juga Berita RTM, ataupun boleh sahaja menghubungi kami di talian 0322829841. Tapi sebelum itu, jom kita tengok dulu carta pengguna. Carta pengguna minggu ini di tangga yang ke-5, pengguna disaran selesaikan isu mereka di kedai tenaga. Berita harian. Tangga yang keempat, diskaun bil elektrik pengguna domestik dilanjutkan hingga 31 Disember 2020. Berita harian.
Di tangga yang ketiga, makluman BPE bulan ini, Sinar Harian. Dan di tangga yang kedua, tengok kereta, baru letak harga, Berita Harian. Itu dia carta pengguna untuk minggu ini. Di tangga yang pertama, apa isunya, apa beritanya, kena terus bersama dengan kami. Sebelum kita berhenti rehat ketika tadi, Syira ada soalan yang hendak ditanya kepada Datuk. Jadi Syira dipersilakan teruskan. Ya, Zrul, sebab persoalannya kalau bila berlakunya atau pelaksanaan ibadah korban itu semua mempersoalkan, saya perlu ada di kawasan ni. Saya nak pilih bahagian korban ni, saya nak bahagian kulit, saya nak bahagian macam-macam, Azrul. Persoalannya mungkin Datuk boleh jelaskan siapa yang sebenarnya layak untuk berada di kawasan penyembelihan? Okey, di mana yang kita sedia maklum, tadi saya nyatakan bahawa bilangan maksimum seeloknya adalah tidak melebihi 30 orang. Pun begitu, oleh kerana kita sedang menghadapi ancaman COVID, kita hanya membenarkan mereka-mereka yang sihat, yang tidak menunjukkan gejala penyakit ataupun mereka yang mempunyai sejarah penyakit kronik tidak dibenarkan hadir di tempat korban. Satu. Yang kedua, kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan berada sama di tempat korban. 3. Mereka-mereka yang dikenali sebagai person under investigation ataupun person under surveillance tidak dibenarkan sebagaimana arahan ataupun ketetapan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk mereka yang akan terlibat di tempat operasi korban itu, kita kena amalkan seperti mana biasalah nak masuk satu premis, pengambilan suhu badan. Kena ada kaunter untuk pihak akan mengambil suhu badan setiap individu yang akan masuk di kawasan korban. Hand sanitation kena sediakan dan rekod nama, nombor handphone dan berapa bacaan suhu tubuh mereka kenalah direkodkan, dicatatkan. Ketiga, elakkan 3S. Sama norma seperti mana di kedai, di market, di kedai makan dan sebagainya. Elakkan 3S dan kena ada penjarakan sosial sekurang-kurang 1 meter tu kena diamalkan. Dan dalam keadaan orang gairah untuk berkorban ni, kadang-kadang mereka terlupa. So kenalah ada seseorang yang overlook ataupun supervise keadaan tu dan lantik seorang supaya mereka boleh mengingatkan kawan-kawan mereka yang terlupa bahawa mereka terlajak ataupun terlepas pandang kepada syarat-syarat yang berkenaan ni. Baik, tadi Datuk tekankan sekurang-kurangnya 30 atau maksimum 30 orang. Ya. Kenapa 30? Dan kajiannya bagaimana? Dia sebenarnya lihat kepada keluasan kawasan dan juga bilangan ternakan yang ingin dikorban. Maksimum 30. Tetapi sekiranya kawasan tu tidaklah begitu luas, contohnya di kawasan Karya Surau. Kalau masjid kadang-kadang kita ada kawasan yang luas, parking ataupun ada padang kat tepi itu. Tapi kalau surau ada sikit saja kawasan dan kalau kawasan tu tak berapa luas, bilangan ternakan yang nak dikorban tak ramai, tidak sebenarnya 30. Mungkin 10 atau 20 memadai, cukup. Orang yang terlibat untuk menjalankan ataupun petugas-petugas yang akan melaksanakan korban dengan mereka yang menyediakan ternakan untuk korban. Baik, persoalannya Datuk, kalau dulu ia dilaksanakan penerima ada di kawasan penyembelihan tapi kini tidak lagi. Jadi bagaimana urusan itu nanti dilakukan? Okey, untuk mengelakkan pihak-pihak yang dianggap akan menerima korban atau pihak-pihak telah pun dikenal pasti untuk menerima korban tu, kita benarkan berada di tempat korban. Petugas ataupun kumpulan yang akan melaksanakan korban, sama ada karya masjid ataupun sebagainya, diingatkan supaya mengenal pasti dahulu siapakah penerima-penerima bahagian-bahagian korban. Dan mereka ini
lah yang akan menerima korban dengan cara kita menghantar kepada rumah marah mereka. Bukan mereka datang dan membuat pilihan ataupun berada sama-sama di tempat korban dilaksanakan. Kita dah ada senarai, sama ada di kawasan perumahan ataupun kampung, dan kita hantar kepada mereka yang mereka tunggu kat rumah lah. Jangan datang ke tempat korban. Saya teruja sebenarnya Azrul bila kita dapat merayakan Hari Raya Aidiladha, lagi-lagi pelaksanaan ibadah kurban dapat dilakukan juga Azrul. Jadi apa yang Azrul teruja tahun ini? Saya lebih teruja sebenarnya di belakang Syira. Kerana di belakang Syira banyak betul haiwan peliharaan Syira ya. Baik Datuk, saya tertarik. Selalunya bila kita mengadakan korban, lazimnya kita akan mengadakan di kawasan masjid dan sebagainya. Tapi kali ini saya tertarik di kawasan yang baru mungkin bagi masyarakat kita, iaitu Rumah Sembelihan Kerajaan. Dan mungkin ramai yang tak tahu ada Rumah Sembelihan Kerajaan. Jadi mungkin Datuk boleh berkongsi dengan kita, mungkin ada Kariah Masjid ataupun kawasan-kawasan tertentu yang mendapat idea baru nak menggunakan norma baru ini dengan lebih efektif lagi. Bagaimana caranya Datuk untuk membuat korban di Rumah Sembelihan Kerajaan ni? Terima kasih Azrul. Sebenarnya saya nyatakan tadi, kita ada 28 rumah sembelih jabatan di bawah pengurusan dan pengendalian Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Perlu saya sebutkan tempat-tempatnya. Okey, kita ada rumah sembelih Shah Alam di Selangor. Kita ada rumah sembelih Banting. Di Negeri Sembilan kita ada rumah sembelih Senawang, Tampin, Jelebu. Di Perak kita ada rumah sembelih Ipoh, Taiping, Tapah. Di Johor kita ada rumah sembelih Johor Bahru. Di Pahang kita ada rumah sembelih Kuantan, rumah sembelih Temerloh, rumah sembelih Bentong. Di Melaka kita ada rumah sembelih Alu Gajah, rumah sembelih Jasin. Dan saya tak ikut susunan. Di Perlis kita ada rumah sembelih Jajawi. Di Terengganu kita ada rumah sembelih Dungon, Kemaman, Kuala Terengganu, Besut. Dan di Penang kita ada rumah sembelih Seberang Perak. Di Perak, tadi saya tertinggal satu lagi, kita ada Teluk Intan. Di Kelantan, kita ada satu lagi Macang dan Pasir Mas. Dan di Pahang, ada satu lagi rumah sembelih Raub. Dan untuk mereka yang dekat dalam rumah sembelih ini, dengan rumah sembelih jabatan ini, bolehlah memohon berjumpa dengan pengurus rumah sembelih yang berkenaan dan daftarkan sekurang-kurangnya 3 hari. Sekurang-kurangnya. Lebih awal lebih bagus. Sekurang-kurangnya 3 hari sebelum Hari Raya Aidiladha, supaya kita boleh mengaturkan, kerana kita tahu penyembelihan korban dijalankan selepas kita mengerjakan sembahyang sunat Aidiladha pada 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13. So, daftar nama, nyatakan bilangan yang nak dikorbankan, dan kita akan aturkan bila tarikh yang kita boleh menjalankan ibadah korban di rumah sembelih kerajaan. Kalaulah demandnya tinggi dan by the time sampai hari tasyrik yang ketiga penuh, fully book, nampaknya kenalah pergi bertanya ataupun negotiate dengan tuan punya rumah sembelih swasta yang kita ada 31 di seluruh Malaysia. Itu bagi rumah sembelih kerajaan. Ya. Jadi kalau persoalannya, kalau sekiranya mereka ingin melakukan penyembelihan di taman perumahan, di kawasan perumahan yang memiliki perumahan yang banyak, jadi mungkin ada juga kelonggaran macam mana Datuk? Ya, sebenarnya saya nyatakan tadi, selain daripada rumah sembelih kerajaan, rumah sembelih swasta dilesenkan, masjid, surau ataupun mana-mana tempat yang bersesuaian, satu ialah kawasan yang lapang, bersih dan tidak dekat dengan saliran awam. Kerana kalau dekat dengan saliran awam, kekotoran daripada aktiviti penyembelihan bukan saja darah, tapi juga daripada najis ternakan dan sebagainya tidaklah mengotori atau mencemari saliran awam tu. So, pun begitu, dinasihatkan supaya mendapat kelulusan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Agama Islam daerah ataupun negeri berkenaan. Saya ingin mengingatkan bahawa walaupun kebenaran diberikan untuk sembelih di luar ini, tapi kena ingat ada dokumen-dokumen tertentu yang tuan-tuan dan puan-puan kena mohon dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner, sama ada di negeri atau daerah. Satu,
sijil kesihatan veterina. Sijil kesihatan veterina kena dimohon untuk memastikan supaya ternakan yang nak dikorbankan itu adalah ternakan yang betul-betul sihat dan bebas daripada jangkitan penyakit. Baik. Yang kedua, kalau tidak sembelih di rumah sembelih kerajaan ataupun rumah sembelih swasta, di karya masjid ataupun di mana-mana, kena dapatkan permit kebenaran sembelih ataupun permit kebenaran sembelih luar. Kena dapat daripada sama ada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri ataupun Jabatan Pejabat Perkhidmatan Daerah yang terdekat. Dan kalau nak memindahkan ternakan sama ada lembu, kambing daripada satu negeri ke satu negeri, contohnya, you orang mana? Saya orang Selangor. You orang Selangor. You order lembu daripada Negeri Sembilan. Kena pastikan bahawa lembu yang nak bergerak daripada Negeri Sembilan ke Selangor tu telah pun ada permit pemindahan, kebenaran pindah antara negeri. Kerana kita nak memastikan supaya ternakan yang bergerak itu adalah ternakan yang betul-betul telah dipastikan bebas daripada jangkitan penyakit. Apatah lagi bukan saja penyakit yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada ekonomi, tapi juga yang penting di mana yang you kata tadi, hari ini adalah hari zoonosis. Ada penyakit-penyakit peternakan yang boleh menjangkiti manusia. Itulah yang dinamakan penyakit-penyakit zoonotik atau zoonosis. Amat menarik sekali penjelasan Datuk hari ini. Baik Datuk, sebenarnya mungkin ada yang baru bersama dengan kita di Bicara Pengguna melalui Facebook kita ataupun di Facebook 5 Bicara dan juga Berita RTM. Soalan ini amat menarik. Ada yang keliru, ada yang mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Syahardi Muhammad Razi katanya, Assalamualaikum Datuk. Maksimum 30 orang adalah sewaktu proses masa penyembelihan. Ataupun 30 orang itu adalah melibatkan keseluruhan majlis dijalankan. Katanya takut rakyat salah faham tentang seekor lembu 30 orang. Jadi Datuk tak perlu jawab dulu kerana kita bagi Datuk rehat seketika meneguk air untuk membasahkan tekak. Jadi kepada anda kalau ada soalan berkaitan dengan ibadah korban dan sebagainya, boleh terus bersama dengan kami ataupun hantarkan komen anda, soalan anda ke Facebook kami dengan kata carian 5 Bicara dan juga Berita RTM. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna. Malam ini, Bicara Pengguna bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Nurlizan, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Tadi ada soalannya, Azrul. Mungkin perlu penekanan penjelasan lebih berkaitan dengan SOP baharu. Adakah 30 orang untuk satu ekor itu bermakna kalau sekiranya satu kawasan itu mempunyai 5 haiwan korban, mungkin 30 kali 5 atau sebenarnya 30 itu adalah pelaksanaan keseluruhan ibadah kurban. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan bagaimana? Okey. Dalam SOP kita menyatakan 30. Tapi jangan disalah tafsir. Dia tak ada main kali lah. Tak ada multiple. 30 kalaulah satu ekor sahaja lembu dikorbankan di satu tempat tu dan kita hanya memerlukan 5 orang atau 10 orang, cukup 5 atau 10 orang. Kerana 30 yang dimaksudkan itu adalah 30 at any one time. Kerana tak nak bersesak, tak nak beramai-ramai, tak nak berhimpun yang tidak boleh mengamalkan social distancing. So that's why kita kata 30 maksimum, sama ada seekor ataupun banyak ekor. 30 maksimum. 10 ekor tumbang pun 30 orang. Kalau 10 ekor pun maksimum 30. 30 at any one time. Jelas 30 dalam satu masa, Azrul. Ada juga persoalan berkaitan dengan cara pelaksanaan. Sebab kalau kongsikan dulu kita nak rebahkan haiwan korban ni banyak caranya, Azrul. Betul. Ikat kaki lah, ikat kepala lah. Ada juga penyembelih yang duduk dekat atas haiwan korban itu. Mungkin penjelasannya perlu dijelaskan apa yang disarankan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Adakah itu caranya atau ada cara lain? Ini persoalan berkenaan dengan ihsan kepada haiwan. Ya. Salah satu perkara yang kita kena maklumlah. Kita ni
umat Islam kan. Kita nak melaksanakan ibadah korban. Pada masa sama, kita kena menjaga kebajikan ataupun kena ada the feeling of ihsan haiwan tu. Janganlah kerana nak mengerjakan korban, terutama di tempat-tempat lapang ataupun karya masjid contohnya, minta maaf kalau ada yang tersinggung, kita seolah-olah nampak macam menginyaya ataupun mendera haiwan tu hanya untuk menombangkan haiwan ataupun nak restrain dia supaya dia tak struggle ataupun tak bangun sewaktu aktiviti penyembelihan sedang dilaksanakan. Cuba elakkan tu. Dalam Jabatan Perkhidmatan Veteriner, saya ingin nyatakan bahawa Jabatan Perkhidmatan Veteriner pernah dan ada mengeluarkan yang dipanggil Garis Panduan Penyembelihan Ternakan Korban. Kalau tuan-tuan boleh lihat, Garis Panduan Penyembelihan Ternakan Korban ini telah pun diterbitkan pada tahun 2012. Ada banyak maklumat yang tercatat dalam Garis Panduan Penyembelihan Ternakan Korban. Di antaranya ialah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan hendak menombangkan lembu tetapi tidak mengenyaya lembu yang nak ditombangkan, satu. Yang kedua, kita tidaklah menyusahkan kita. Very systematic, smooth and steady. Oh, Ya. baik. Kalau saya boleh dapatkan buku tu. Ya. Kalau ikut ikatannya untuk mengurangkan agresif haiwan korban ini. Ya, untuk dan ikatan mengurangkan. itu dipanggil ikatan Inilah. rope squeeze. Rope Ya, squeeze. rope squeeze. Dia ada dua tali. Ya. Satu tali yang kita ikat di moncong atau di muzzle lembu. Okey, baik. Satu tali di leher. Seperti di skrin tu, Datuk Ya, seperti di skrin Okey. tu. Kita kita tarik di tepi badan lembu. Kemudian kita pusingkan daripada bawah lembu naik ke atas di bahagian bahu lembu. Tarik ke belakang di bawah perut lembu. Pusing satu kali lagi di bahagian punggung lembu. Kemudian kita boleh tarik lembu tali itu ke belakang dan lembu itu akan tombang. Kerana dia ada point di mana dia boleh melemahkan standing of the animals tu yang menyebabkan lembu itu akan tertombang dengan sendirinya dalam keadaan yang tidak menyakitkan lembu dan kita pun mudah untuk mengawal ternakan ataupun lembu berkenaan yang tombang dan nak restrain untuk penyembelihan. Kalau ada gambarnya, saya boleh tunjukkan sebagai contoh. Inilah keadaannya di mana tuan dan puan-puan boleh mengikutilah bagaimana kita nak mengikat ataupun menjatuhkan lembu dengan kaedah ikatan ni. Rebahkan lembu tanpa menyakitkan, Nazrul. Ya. Kalau dulu kita fikir kebiasaannya ikat di kepala. Mungkin Nazrul ada pengalaman? Saya ada pengalaman juga bab-bab nak menyembelih ni, Tok. Tapi pengalaman saya lari sebab lembu tu mengamuk. Mungkin salah ikat pada badan dia. Baik, Tok, kita ada Banyak soalan. berlaku tu. Soalan yang agak menarik bagi saya, di mana ada dua soalan yang amat menarik. Farul Irfan, dia ingin bertanya, biasanya sebelum ini, masjid ataupun surau tak terikat dengan peraturan untuk mendapatkan lembu korban yang tidak diperiksa oleh Jabatan Veteriner dan disembelih di tempat yang kurang sesuai. Kenapa hal ini berlaku dan bagaimana nak bagi kesedaran kepada AJK Masjid agar prihatin tentang hal ini? Satu. Dan soalan yang kedua ni pun menarik juga. Dah hilang dah, tapi saya ingat tadi soalan dia. Bagaimana kalau kawan kita tadi ni, dia ada lembu peliharaan, dia nak buat korban sendiri di kawasan rumahnya yang dikabarkan punya padang yang luas. Dia bagaimana, Tok? Perlukah dia berdaftar dengan Jabatan Veteriner dan sebagainya? Okey. Terima kasih, Hazrul. Hazrul. Sebenarnya, kaedah-kaedah ataupun kebenaran-kebenaran yang telah pun disediakan oleh jabatan tu memang telah ada. Telah sedia ada. Cuma kadang-kadang tak sampai mesejnya kepada pihak-pihak karya masjid. So that's why pada kali ini bersempena dengan COVID-19, PKPP pemulihan ni dan ada aktiviti korban, kita sampaikan sekali lagi mesej tu. Benda ni dah ada, perkara dah ada lama, cuma tidak diamalkan oleh pihak yang berkenaan. So soalan yang kedua tu ialah mereka boleh memohon, kebenaran boleh diberikan dengan syarat kawasan itulah kawasan yang sesuai, bersih
jauh daripada saliran. Satu. Yang kedua, dapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan dan pihak Jabatan Agama Islam negeri ataupun daerah yang berkenaan. Yang ketiga, perlu mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Perkhidmatan Medis dalam bentuk sijil kesihatan dan permit penyembelihan luar. Ini dokumen yang perlu ada. Dan saya nak maklumkan juga, sebenarnya tahun-tahun lepas juga sebenarnya kita ada menyediakan pegawai-pegawai kita di daerah untuk membantu, memantau dan menjalankan pemeriksaan ke atas ternakan-ternakan yang nak dikorbankan. Dia ada dua jenis pemeriksaan yang kita akan laksanakan. Satu ialah pemeriksaan dipanggil anti-mortem, iaitu pemeriksaan sebelum ternakan dikorbankan. Nak lihat sama ada ternakan ni ada tak tanda-tanda, simptom-simptom berpenyakit. Apatah lagi kalau penyakit zoonosis. Dan yang kedua, selepas ternakan itu disembelih, dilapah kulit, pemeriksaan kakus ataupun daging, postmortem inspection. So, kedua-dua pemeriksaan ini dijalankan oleh pegawai Jabatan Perkhidmatan Veteriner yang ditugaskan di kawasan ataupun daerah yang berkenaan. Biasanya, pegawai daripada daerah A akan memantau daripada satu tempat, adakah pihak yang terlibat dalam aktiviti penyembelihan itu mematuhi syarat-syarat ini. Kerana sekiranya ada ternakan yang berpenyakit disembelih dan dagingnya disebarkan ataupun diedar kepada publik, kita khawatir penyakit yang ada pada binatang tu, apatah lagi kalau penyakit zoonosis, akan boleh pergi pada manusia. That's why kita menyediakan. Tahun ni Jabatan Perkhidmatan Veteriner telah mengenal pasti 300 kaki tangan untuk diberikan perkhidmatan kepada daerah-daerah untuk menjalankan pemeriksaan di lapangan daripada 71 yang kita ada di rumah sembelih kita. Saya tertarik dengan bagaimana pelaksanaan dari segi pelaksanaan haiwan kurban itu, adakah berpenyakit dan bagaimana selepas penyembelihan itu kualiti atau status daging itu dipantau pihak Jabatan Perkhidmatan Veteriner sendiri. Mungkin urusan tu agak rumit juga kerana kita tahu seluruh negara merayakan ibadah kurban ini dan pemantauan itu perlu secara holistik. Dan risikonya bagaimana? Sebenarnya saya nyatakan tadi, kemampuan kita untuk menyediakan 300 pegawai kami untuk memantau. Mereka tak boleh berada di situ sepenuh masa lah. Mereka mungkin akan bergerak daripada satu tempat dalam kawasan yang sama. Tapi pemeriksaan itu boleh membantu untuk memastikan bahawa bukan sekadar ternakan yang disembelih itu adalah ternakan yang sihat, tapi juga daging yang dikeluarkan ataupun diproses itu diproses dalam keadaan yang bersih dan selamat untuk makanan manusia. Maknanya dari awal pemeriksaan itu adalah sewaktu haiwan itu dijadikan sebagai haiwan kurban, penyembelihan dan selepas disembelih juga dipantau dari Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Seterusnya ada juga yang saya nak tanyakan berkaitan dengan apa risiko penyakit zoonosis ini, tapi semua itu selepas ini di Bicara Pengguna. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Bicara Pengguna dan juga terima kasih yang teramat kepada penonton yang menghantar soalan kepada Yang Berbahagia Datuk pada malam ini berkaitan dengan ibadah korban norma baru. Baik, carta pengguna di tempat yang pertama. Jom kita rungkaikan. Di tangga yang pertama minggu ini, syarikat telekomunikasi kena kompaun 4.6 juta ringgit Malaysia. Harian Metro. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengeluarkan 92 kompaun bernilai 4.6 juta ringgit Malaysia kepada syarikat telekomunikasi atas pelbagai kesalahan mengikut Seksyen 105-3 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Malam ini saya dapat
tips ataupun ilmu daripada Jabatan Veterina. Sebenarnya kalau kita nak melakukan sebarang penyembelihan terhadap haiwan peliharaan ataupun haiwan ternakan yang untuk dijadikan korban, kita perlu merujuk Jabatan Veterina sebenarnya. Tapi ramai yang mungkin terlepas pandang. Jom kita bersama dengan Syirah. Ya Azrul, sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya penyakit zoonosis itu yang perlu ditekankan kerana kita faham kebiasaan mereka yang melaksanakan penyembelihan itu kurang kesedaran berkaitan dengan penyakit zoonosis kerana kita tak faham risiko yang akan berlaku sekiranya penyakit ini menular dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh tekankan risiko zoonosis ini. Okey, Syirah. Bersempena dengan Hari Zoonosis Dunia, saya cuma nak nyatakan bahawa zoonosis adalah penyakit zoonotik yang boleh menjangkiti daripada haiwan kepada manusia. Secara saintifik sebenarnya dia boleh kedua-duanya. Penyakit haiwan boleh menjangkiti manusia, penyakit manusia boleh menjangkiti haiwan. Itulah makna zoonosis. So memang ada beberapa penyakit pada haiwan, sama ada haiwan ternakan ataupun haiwan kesayangan yang mempunyai risiko jangkitan pada manusia. Contohnya, salah satu penyakit pada lembu yang boleh menjangkiti manusia ialah TB. Tuberculosis. TB pada lembu boleh menjangkiti manusia. So, kalaulah ternakan itu menghidap TB, kita sembelih, kemungkinan possibility untuk orang yang makan daging tu, terutama yang ada lesion-lesion contaminated dengan TB, bakteria TB, akan menjangkiti manusia. So itu satu perkara yang, that's why apabila orang dah sembelih, di antara perkara yang pegawai pemeriksa daging atau meat inspector periksa adalah di livernya, hati di hatinya ada tak nodul-nodul yang boleh disyaki adalah haiwan yang telah terjangkit dengan TB. Baik. Itu satu penyakit TB. Yang kedua, penyakit Brusela. Penyakit Brusela ni, apabila menjangkiti manusia, dia boleh menyebabkan kemandulan. Itu satu. Pada ternakan kambing ada satu penyakit, Brucella malentensis, grup Brucella, dipanggil Brucella malentensis, yang kalau terjangkit kepada manusia, boleh menyebabkan masalah saya sebut apa bengkak pada telur. Dan ini betul boleh menyebabkan masalah kesihatan dan kemandulan kepada manusia. So risiko-risiko ini memang perlu dihindari supaya jangan berlaku, dan kalau berlaku nanti dan akhirnya bukan sekadar ternakan saja tapi juga manusia, dan dia akan melibatkan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Kementerian Kesihatan pun akan mengambil tindakan ke atas punca itu. Baik, ini yang boleh dipantau dari pegawai veterina itu sendiri. Mungkin Datuk ada tips bagi penternak haiwan itu sendiri bagaimana untuk mengesan haiwan itu sihat dan boleh untuk disembelih bagaimana? Okey, seperti mana juga manusia, kita boleh memastikan bahawa haiwan kita itu adalah haiwan yang sihat, haiwan yang boleh dijadikan ibadah korban ataupun disembelih. Satu ialah kita tengok karakter ataupun keadaan haiwan itu sendiri. Kalau haiwan itu murung, mengasingkan diri, tidak aktif, itulah contoh di mana haiwan itu mungkin menghadapi sesuatu. Kerana dia murung. Kalau dia telah menunjukkan contohnya, mulut yang berair, meleleh air liurnya sebagai contoh, kita boleh agak dah, ada something tak kena dengan oral cavity ataupun gums ataupun gusi haiwan itu. Kita boleh periksa ada tak luka-luka ataupun lesion-lesion yang menunjukkan bahawa ternakan ini sebenarnya telah mendeриtai penyakit kuku dan mulut sebagai contohnya. Contohnya kalau ternakan itu mengeluarkan najis yang cair, itu pun salah satu contoh bahawa ternakan ini sedang menghadapi satu masalah yang perlu kita pastikan janganlah disembelih. Dia bukan sekadar penyakit, tapi juga kebajikan dan ihsan haiwan itu sendiri. Dia adalah sakit, kita korbankan dia ataupun sembelih dia, dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang
tidak perlu berlaku kepada haiwan itu sendiri. Kita patut rawat haiwan tu sehingga dia sihat, barulah kita laksanakan kalau boleh dirawat. Kalau tak boleh dirawat, seeloknya kita kal dia lah. Oh. Baik, itu dia penjelasan daripada Yang Berbahagia Datuk. Jadi pastikan anda mendapat info dan tips terkini daripada Jabatan Veterina ataupun anda boleh layari www.dvs.gov.my. Baik, bersempena dengan pelancaran Hari Banci Malaysia esok oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Jabatan Perangkaan akan melaksanakan Banci 2020 yang melibatkan lebih kurang 32.7 juta penduduk Malaysia dan 9 juta tempat kediaman akan dijalankan dalam 2 fasa iaitu 7 Julai hingga 30 September secara dalam talian e-census dan juga fasa yang kedua bermula 7 Oktober hingga 24 Oktober secara kaedah temu ramah bersemuka. Jadi kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan anda boleh terus melayari www.mycensus.gov.my. Persoalan terakhir yang bermain di fikiran saya juga, kita umat Islam yang akan merayakan Aidiladha, adakah bekalan haiwan kurban itu mencukupi, Datuk? Akhir dan jelas. Okey. Untuk bekalan ternakan korban sebenarnya dia datang pada 2 sumber. Satu ialah bersumberkan kepada ternakan yang sedia ada dalam negara. Kita ada ternakan-ternakan yang kita pelihara, kan? Walaupun tak banyak, tapi kita ada. Yang kedua, bersumberkan daripada import. Dan untuk tempoh 3 bulan yang terakhir, kita monitor, kita anggap bahawa, kita kalkulate bahawa bekalan 3 bulan terakhir sebelum Hari Korban ini adalah bekalan yang boleh menampung kepada keperluan korban. Sekadar untuk makluman tuan dan puan-puan, ternakan lembu dan kerbau, kita ada 42,000 yang available untuk tuan dan puan-puan perolehi untuk tujuan korban. Dan ternakan kambing dan biri-biri kita ada 31,000. Lembu kerbau ada 42,000. Kambing biri-biri yang available untuk dijadikan korban ada 31,000. Dan ini mengikut Jabatan Perkhidmatan Veterina memadai dan mencukupi untuk memenuhi keperluan korban pada tahun ini. Baik, memadai dan mencukupi itu yang terakhir dan jelas ditekankan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Terima kasih Yang Bahagia Datuk Dr. Nurrizan Muhammad Noor. Cukup jelas, cukup yakin semuanya di RTM, Azrul. Terima kasih terus setia bersama RTM. Selamat malam. Assalamualaikum.